kamu akan balik awal lah. Okay, kamu akan balik awal dan hopefully kita boleh berjumpa lah sebelum final tu. Okay. Dan hopefully kamu boleh balik lah. Tu lah. Penang yang teruk sekarang ni kan. Tempat kamu saya okay je, melainkan handuk Selangor, handuk Johor. Okay. We will straight away go into question today. Okay. Saya nak cuba habiskan rate law dan esok saya nak habiskan factor. Dan macam biasa, macam last week, 1 jam tu saya nak guna untuk topik kertas. Topik kertas chapter 8 saya tengah tanda dah. On the way, bagi masa sikit. Alright, kalau saya return tu adalah saya tengah tanda dah mengikut kelas. Saya ada 6 kelas nak tanda, so give me some time on that. So saya akan tanda, saya akan pulangkan secepat yang saya boleh. So a bit about rate law today. Okay, so we have rate law today, slightly different dengan rate differential equation. Dia ada rate law, dia ada prinsip-prinsip dia sendiri, dia ada cara-cara dia sendiri. Dan saya rasa cara yang paling berbeza adalah rate law hanya melibatkan reactant. Okay, dia hanya melibatkan reactant. Yang tu perbezaan paling ketara. Dia hanya melibatkan reactant dan dia tak ambil kira stoichiometry. Okay, tu yang itulah yang paling berbeza. Okay, dia hanya ambil kira reactant dan dia tak kira stoichiometry. So saya tak perlu tahu equation tu balance ke tak. Saya hanya perlu tahu siapa reactant. Yang sama adalah kita masih ambil kira concentration sahaja. Alright, mungkin dalam video saya tak ingat saya cakap ke tak, tapi since kita hanya ambil kira concentration sayang, macam biasa, reactant saya hanya ambil kira gas dan juga aqueous. Standard. Alright, yang ni standard. Yang ni belajar kat mana pun lepas ni standard. Bila concentration, kita hanya ambil kira gas dengan aqueous, always remember that solid liquid concentration constant. So that is your rate law. So kalau saya ada equation, let's say I have 2A plus 3B, saya dapat product. Okay, and I write over that is just product because I do not need to know what is my product. I don't care what is my product. Okay, and the rate law over here will be your rate equals to K. Alright, K is a rate constant. We will talk about that a bit. Your A to the power of X, your B to the power of Y. That should be how your rate law look like. Agree? Okay. Just a bit of information. Mesti mula dengan rate. Alright, mesti mula dengan rate. K is a rate constant. Dalam syllabus kamu, kita tak cerita banyak pasal rate constant. Kamu akan cerita pasal rate constant banyak tahun depan nanti. Okay. Rate constant tahun depan kamu akan belajar macam mana nak derive unit dia. Sama juga macam yang saya pernah cakap dalam video, rate constant unit dia berubah mengikut X and Y. Okay, so unit dia berbeza-beza. Kita dalam tutor kamu saya rasa ada 1 soalan je. Dalam CAMSCORE pun 2-3 soalan je. Sebab dalam learning outcome kamu memang tak ada pasal rate constant. Alright, tak ada. Tapi dalam formula tulis. Kita tak kira, kita tak belajar. Tapi formula tu K tu kena ada. Jangan tinggal. 1. Kedua, masih square bracket, tak payah cerita sebab concentration. Senang. Okay. Last, benda baru untuk hari ini adalah this. Kita akan cari X dengan Y. So, apa tu X dengan Y? Kalau kamu tengok soalan saya tak ada X dengan Y. Okay. How do I get X and Y? Anybody? How can I get X and Y? From experiment data. From experiment data. Ataupun bahasa senang, kita kena kira. Okay. Beza dengan rate differential. Kalau kamu ingat, last week kita belajar rate juga. Tapi rate differential yang kita belajar positive D concentration dt sama dengan negative D concentration dt. Betul? Okay. Yang ni beza adalah kita boleh tulis differential rate equation ini terus daripada balance equation. Saya ada balance equation, saya boleh tahu saya 1 per berapa, 1 per berapa. Betul? Okay? Rate law, tak boleh. Rate law, equation hanya bagi information siapa reactant. That's it. Stoichiometry, semua kita tak guna. Kuasa-kuasa dia, semua kena kira. That's why you need to do calculation. And good news, dia takkan tanya benda lain. Dia akan tanya order, dia akan tanya rate law, dia akan tanya overall order. That's it. Dia takkan tanya benda lain. So jangan risau. Syllabus kamu, kita tak belajar graph and so on. Okay? Ada masalah? Kalau tak ada masalah, soalan saya, faham ke calculation tu?
Boleh buat? Alright, kalau boleh buat ada 6-7 soalan, mungkin saya tak bincang semua. Ada soalan yang kita nak bincang teknik menjawab lah. Again, kita nak bincang teknik menjawab, markah kat mana. Calculation dia senang. Okay, calculation dia senang. Ada masalah dengan log? Okay, log adalah cara untuk dapat lah. Okay, log adalah cara untuk dapat kuasa. Ni belajar. Macam biasa, kita ajar matematik lah kan. So, cikgu matematik kamu, you need to thanks me, you know. Okay, so macam biasa, I have equation over here and for this rate law, kita tak perlu highlight semua. Saya hanya perlu highlight reactant. Kalau kamu tengok, saya takkan highlight semua. Saya highlight reactant dan masih kerja yang sama, kita akan check sama ada kita ambil atau tak reactant tu. Dan tips a bit, biasanya yang dia bagi tu, kita ambil dah. Tengok pada jadual. Lagi senang weh. Kalau kamu buka soalan tutor, kamu tengah tengok soalan tutor kamu akan perasan soalan rate law, dia mesti datang dengan table macam ni. Betul? So, hang baca soalan ni, hang tahu dah nak buat apa. Okay? Hang baca soalan ni, hang tahu dah nak buat apa. Define order of fraction, settle sendiri. Alright, ada dah nota. Kat sini, determine the order of fraction dengan rate law. Fahamkan soalan dulu. First thing, bila soalan kata determine the order of fraction, bermakna dia nak total order. Okay, kalau determine order of fraction, ayat tu bermakna total order. Total order, overall order, gunalah ayat apa pun. Kedua, bila dia nak rate law yang kamu akan tulis, the general rate law yang kamu akan tulis, mungkin adalah this one. Okay, tapi yang dia nak bila rate law, sebab bila soalan kata rate law, budak akan jawab macam ni kat saya. Aku ketuk kepala hang. Bila orang kata rate law, hang kena kira lah A dengan B ataupun X dengan Y hang tu berapa. Hang jangan tinggal jawapan A dengan B kat saya. Alright? Tengok markah. Alright? Ni masalah budak. Bila rate law, oh hang pun ingat rate law yang ni je. Hang pun tulis yang ni, betul tinggal jawapan. Ingat betul dapat markah penuh apa. Kira. Soalan macam ni memang kena kira. Soalan ni tak ada bentuk lain. Macam ni je. Okay? Hang tak payah fikir pun hang tahu hang nak buat apa. Okay. Soalan senang. Slightly different dalam table ni adalah dia tak bagi eksperimen. Dia tak label dia eksperimen berapa. Kamu boleh labelkan sendiri. So, saya label yang ni eksperimen 1 saya. That is my experiment 2. That is my experiment 3. Untuk soalan ni saya fokus teknik menjawab. My step 1, okay, adalah general rate law. General rate law wajib tulis. Sebab rate equals to K concentration NO, my reactant. Alright. Tak wajib guna XY, tak suka XY, suka guna nama kamu. Alright, Yusof suka guna Y. Yusof Yazizan tak boleh guna YY lah. So, apa nama semua, Afika, Asri semua nama sama. Nurul Aina, so kamu boleh guna N dengan A. Ikutlah unknown apa pun. Tapi syarat label. So, siapa yang guna kat sini, siapa yang kamu guna, sebab saya guna XY dalam video. So, saya yakin ramai yang guna XY sekarang. So, kalau kamu guna XY tak ada masalah. Saya guna AB. Kawan kamu guna PQ. Label. Sebab tu, general rate law wajib tulis. 1. Okay. Kedua, lepas general rate law, kalau konsep dia sekarang adalah, kalau saya nak cari A, saya nak cari kuasa untuk NO. Bermakna, concentration NO kena sama atau berbeza? Beza. Thank you. Alright. So Cl2 kena sama atau beza? Sama. Okay. Alright. Nampak? Tu je sebenarnya matematik dia. Dan bila saya kata boleh cancel, dalam video saya tunjuk boleh cancel. Sebelum cancel, kamu wajib ganti semua data. Wajib. So kat sini, eksperimen 1, 2, 3. Kamu ambil eksperimen mana dengan mana? Untuk cari A. 1 dengan 2. Muaz kata 1, 2. Okay, Aina pun kata 1, 2. So let's try. So I will take my experiment 1 over experiment 2. Tak perlu tulis balik. Kalau dalam example 1 saya tulis rate experiment 1 over rate experiment 2. Step 2 saya hanya ajar. Kamu tak perlu tulis bazir masa. So saya akan ambil experiment 1, saya akan ambil experiment 2. Experiment 1, my rate 1.19. Tak perlu letak unit. Alright, 1.19 over 4.79. Tulis. Okay. Sama dengan, jangan lupa K anda. Semua formula ni termasuk K kena ada. Jangan potong siap-siap. Okay. Darab dengan
0.5 kuasa A darab dengan 0.5 kuasa B. Bahagi dengan K 1.0 kuasa A. And also my B over here is 0.5 to the power of B. Substitution. Seperti yang saya ada kat depan, wajib kena ada. Jangan potong siap-siap. Okay? Kamu hanya boleh cut. You only can potong bila kamu nampak dengan value yang sama. Sebab tu saya tak potong kat formula. Saya potong kat value. Kamu hanya boleh potong bila kamu dah nampak 0.5 kuasa B. 0.5 kuasa B. Make sense? Alright, so jangan, saya tahu perangai kamu. Kamu akan potong siap-siap, kamu kata, oh lah, eksperimen 1, 2. Ni sama tak payah tulis. Last, kamu akan tulis macam ni kat saya. Kalau kamu hanya tulis like this, for me, saya tak terima. Alright, saya tak terima. Jangan just tulis like this. Kamu kena potong tu, kamu kena potong atas nombor yang saya nampak sama. Make sense? Okay, benda kecil tapi jangan tinggal sebab benda ni senang. So jangan salah. And another way to write kuasa. Dalam video saya tak tulis guna cara ni. Sekarang kamu boleh kumpulkan kuasa kamu. Kamu boleh jadikan 0.5 per 1.0 kuasa A. Boleh. Cara ni boleh, cara yang saya ajar kat YouTube pun boleh. Mana-mana cara yang kamu selesa. Okay. Untuk soalan ni saya nak tunjuk log dia lah. Okay, untuk soalan ni saya nak tunjuk log dia in case kata saya tak faham pula. So let's see. 0.2484 akan sama dengan 0.2 to the power of A. Betul? Okay, 0.2, 0.5, sorry. 0.5 kuasa A. Okay, log. Satu kali je saya tunjuk. Log tu malah nak tunjuk banyak kali. Kamu tahu lah. Log both side, kamu akan letak log dua-dua belah, kiri kanan. Log 0.2484 sama dengan log 0.5 kuasa A. Pernah belajar log? Apa-apa log nombor kuasa. Kuasa tu bawa ke depan jadi darab. Kalau nak nampak lagi, it's actually like this. Dia darab. So sama dengan log, kat sini tak berubah. So what happened over here adalah A darab log 0.5. Log 0.5 bawa ke sebelah jadi bahagi. So you have log 0.2484 over log 0.5 equals to A. Alright. Okay. Hanis, A dapat berapa? Dapat 2.012. 2.012. Alright. 2.012 over here kita boleh round off jadi approximately 2. Okay. Order yang kamu belajar dalam silibus kamu, don't worry. Order kamu biasanya 4 nombor ni je. 0, 1, 2, 3. Order yang kamu belajar dalam silibus kamu biasanya 0, 1, 2, 3. Most of the time. Kalau kamu tanya saya, boleh ke order jadi titik perpuluhan 0.5, 0.7? Boleh. Tapi kamu jarang jumpa. Okay? Yang penting, satu je. Sebab bila log, dia boleh dapat nombor negatif. Kadang-kadang. Okay? Kadang-kadang bila hang log, hang boleh dapat negatif. Satu je. Order mesti positif. Yang tu je saya nak ingatkan. Kalau kamu tekan log, lepas tu order kamu dapat negatif, sayang, matematik hang teruk tu hang kira balik. Okay? So order dia satu je. Order mesti kena positif. Kalau nombor tu sangat dekat dengan nombor bulat, kita bundarkan. Tapi kalau dia adalah 0.5, 0.3, 0.7, hang tak payah bundar. Hang tekan. Okay, tulis je 0.3. Tak ada masalah. Okay. So you have your A equals to approximately 2. This is not the final answer. Why? Question did not ask for A. Soalan tak ada A. Kita yang letak A tu. Kamu yang letak X tu. Dia tak wujud dalam soalan kamu. So jawapan yang patut, yang betul, yang dapat markah is reaction order. Tak perlu ubah ayat tu. Reaction order with respect. Ayat yang sama. To. With respect to siapa? A adalah NO punya. So reaction order with respect to NO is to. Ni yang dapat satu markah. Alright. Orang ni yang akan dapat satu markah. Bukan A.
soalan tak ada A kan. Ingat soalan tak ada A, tak ada X, tak ada Y, tak ada Z, tak ada apa benda maknanya yang hang guna tu lah. Okay. So tulis balik ayat. Sebab tu saya tak kisah kamu guna A ke, kamu guna B ke, X ke, Y ke, saya tak kisah. Sebab yang ni yang akan dapat markah. Okay. Alright. Make sure tulis balik ayat tu. And ada masalah setakat ni? Senang sangat senang. Hang tak score benda ni, hang memang balik tadika belajar salin, belajar menyalin. Orang bagi data, kerja hang salin je tak. Paling teruk hang kena log both side, tu paling teruk. Okay. So tolong jangan buat salah. Chapter ni kalau keluar soalan dia, budak boleh buat, tapi dia akan buat careless kat salin data je. So jangan salin data yang salah kat table, make sure guna pembaris, gunalah jari anda, gunalah apa pun. Tengok betul-betul data apa, nombor apa yang hang tengah salin. Okay, satu je. Sebab hang kena salin banyak nombor. Kita tahulah bila hang kena copy paste tu, kita tahulah macam mana kan. So that is the order, reaction order with respect to NO adalah 2. Saya malas nak kira dah. Untuk B. Okay, reaction order. By the way, kamu akan bahagi eksperimen mana dengan eksperimen mana untuk dapat B? Yusof? 2, 3. 2, 3. Yang lain setuju? 2, 3. Okay, saya setuju. Reaction order with respect to Cl2 dapat berapa? Aina? Dapat 1. Alright, dapat 1. Okay. So B saya dapat 1. Saya tak tulis pun B saya dapat 1. Samalah kalau kamu guna XY, Y kamu dapat 1. Yang ni, ayat ni kena ada. Make sure kena ada. Okay. Tulis balik ayat ni. And then last but not least, tak jawab soalan lagi. Sebab soalan minta reaction order. So yang kamu nak adalah total order. Total order ataupun perkataan yang mungkin kamu selalu jumpa adalah overall order reaction. Okay. So overall order cari macam mana? Ada berapa reactant tambah jumlah order of the reactant. Kalau ada 2 tambah 2 tu. Kalau ada 3 tambah 3 tu. Saya ada 2 NO dengan Cl. NO saya dapat 2, Cl saya dapat 1. Overall 3. 1 markah dah. Kimia boleh dapat A. I mean 2 tambah 1. Lepas tu tak boleh jawab. Aku nak buat apa? Alright, jari boleh kira yang tu. Tak, jari kaki pun tak payah. Okay, jari yang pegang pen je boleh kira dah. So, overall order kat sini 3. Still not your final answer. Tentu settle B. C. Write rate law. Tulis balik rate law ni tapi ganti A dengan B. So, you have your rate equals to K concentration NO to the power of 2 Cl concentration, Cl2 concentration to the power of 1. So kuasa 1 tak tulis pun tak apalah. Kuasa 1 lah, kita tahulah. So that is your 1 more mark. Dan soalan rate law takkan jadi benda lain. Like this. Just like this. Okay? Simple. Very simple. Question so far? Boleh? Senang. Beza paling ketara dengan rate differential equation, tak ada positif, tak ada negatif. 1. Kedua, stoichiometry tak guna. Stoichiometry tak guna langsung sebab kuasa dia adalah value yang kamu kena kira. You need to calculate. Okay? Tu dua yang paling berbeza. Okay? Question? Senang? Boleh buat? Okay. Let's see. Ada soalan yang saya nak bincang, ada soalan yang kamu akan mungkin tidak berhati-hati lah. Alright, untuk soalan 9 ni, alright, trick dia adalah dia bagi eksperimen gila banyak. Kita tak guna semua pun. Ni adalah soalan yang memang bagi kamu pening. Ni memang adalah soalan yang saja saya bagi, saya nak bagi kamu pening. Okay? So kat sini, saya ada soalan, saya ada 2 reactant. Okay, masih adalah 2 reactant. Saya tak nak kira, so saya nak jawapan je. Saya nak, ada masalah ke? Saya minta jawapan dulu, kalau ada masalah saya kira. Okay? Saya nak reaction order with respect to BF3. BF3 Nurin? 2. BF3 Nurin kata 2. Next kat situ saya nak reaction order with respect to NH3. Muas?
1. 1. Okay. Rate law, Izzat? R sama dengan Sama dengan K concentration BF3 2 kuasa. dengan 2 concentration NH3 tutup dengan itu je lah. Okay. So kuasa 1 tak payah letak. I mean kalau hang letak 1 macam ni, dia tak salah. Tapi itulah. Tapi lah. Dia tak salah. Kalau kamu tanya teacher nak letak juga 1 tu salah tak? Dia tak salah. Tapi itulah. Okay. Macam itulah. Macam itulah. Okay. Faham lah. Alright. Aswah. Saya nak, sebab soalan minta overall order of the reaction. So saya nak overall order. 3. Thank you. Alright, overall order of the reaction 3. Ada masalah untuk yang ni? Okay, soalan sama je. So boleh buat lah. Saya tak tunjuk lah. Kalau nak saya tunjuk, bagi tahu. Soalan ni saya nak bincang. Okay, soalan 10. Saya kecilkan ya sebab ada. Okay. Soalan 10 dengan soalan 8 dan 9. Perbezaan pertama. What? Dini? Apa beza soalan 10 ni dan juga soalan 9 dan 8? Dia ada 3 reaktan. Dia ada 3 reaktan. Okay. Saya ada CO, saya ada NO, saya ada O2. Perbezaan kedua. Putri. Putri tu left bila saya tanya soalan. Kesian kat dia lain tak. Okay. Hafizah, perbezaan kedua. Perbezaan kedua perbezaan Ada 3 perbezaan soalan ni dengan soalan 8 dan 9. tak sure. Tengok. Sekejap. Dia O, lepas tu O punya lepas betul tak? Mau nak tulis lah. Tak O. Dia tak bagi chemical equation. Dia tak bagi chemical equation. Dia ganti chemical equation tu dengan ayat. Alright, macam mana kita nak make sure CO yang dia bagi, NO yang dia bagi dan O2 yang dia bagi adalah reactant. Baca ayat tu. The rate law of a reaction between gases carbon monoxide, nitrogen monoxide and also oxygen. The reaction between the gases. So kita tahu semua ni adalah reactant dan jangan risau. Most of the time yang dia bagi dalam table adalah concentration yang kita akan guna. Okay, mungkin kita tak guna semua eksperimen. Ada keadaan yang mungkin kita tak guna semua eksperimen macam soalan 9 tadi. Okay, dia bagi eksperimen tu memang lebih dari awal. Mungkin boleh jadi. Tapi concentration yang dia bagi 99.9% tu memang kita gunalah. Kalau dia nak buat jahat dengan kamu kat sini tu dia memang jahat sungguh lah. Okay. So yang tu perbezaan kedua. Perbezaan ketiga. Anybody? Open question? Jarak 10 kuasa. Eksponen. Eksponen. Dan yang paling jahat, eksponen dia tak duduk kat value, eksponen dia duduk kat table. 1. Kedua, eksponen dia ada 3 eksponen yang berbeza value. 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 1, 10 kuasa negatif 4. Dan bila saya nak kira rate law, saya nak kira order of the reaction, saya kena ambil value. So saya letak my general dulu.
my rate equals to CO. Guna apa? PQR lah. P, NO, R, O2. P, O, Q, R. Okay. Apa guna XYZ kan? Aku tahu dah. Macam pergi sekolah belajar AB dengan XYZ. Kesian gila. So, kita guna belajar benda lain sikit lah. So, saya ada PQR kat sini. Kamu akan start dengan yang ni. Okay. So, untuk siapa-siapa yang nak cari P. So, bila saya nak cari P macam biasa, saya ingatkan sekali lagi. Sekarang saya nak tahu P adalah berapa. CO kena different. Yang ni kena same. Yang ni kena same. Okay. So, kalau ikut apa yang saya ada kat eksperimen ni, let's see which one we will take. We will take experiment 1. We will take experiment 2. Okay. So, cara nak masukkan, saya ambil eksperimen 1, saya ambil eksperimen 2. Dan bila kamu buat substitution sayang, substitution bukan 4.4 bahagi 4.4. Substitution kamu adalah 4.4 darab 10 kuasa negatif 4 per this one. Eksponen kena ambil. Sebab value dia sekarang bukan 4.4. Value dia adalah 4.4 darab 10 kuasa negatif 4. Walaupun at the end of the day jawapan betul. Substitution salah. Hilang markah. So orang bagi jadual, baca jadual tu dari awal sampai hujung. Okay. So this is one of the trick lah. And macam biasa kamu ada K. Sama juga K kat sini concentration of my CO bukan 1. 1 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa P. And then saya ada 1 darab 10 kuasa negatif 3 darab Q. Saya ada 1 darab 10 kuasa negatif 1 R. Okay. Yang tu je beza dia. Alright, yang tu je kita nak, kalau kita nak buat jahat lah. Kalau kita nak buat soalan susah, dan obviously saya akan bagilah soalan macam ni kan esok. Okay. So sama juga kat bawah, 2 darab 10 kuasa negatif 3P, 1 darab 10 kuasa negatif 3Q, dan juga 1 darab 10 kuasa negatif 1R. That is what you should have in your substitution. Okay, sebab tu saya nak bincang soalan ni. Alright. Dan next, kita akan cancel. Macam biasa, kita akan tunjuk value yang kita boleh cancel tu. K akan cancel sebab rate constant akan sama untuk reaction yang sama jenis. Okay. So, P tak boleh cancel. Q, 1 darab 10 kuasa negatif 3Q, 1 darab 10 kuasa negatif 3Q. Yang ni pun sama, R kita boleh cancel. So, at the end of the day, apa yang kamu tinggal adalah 4.4 times 10 to the power of negative 4 over 4.4 times 10 to the power of negative 4. Soalan saya, P kamu dapat berapa? Soalan yang senang ni. P dapat apa? Kosong. P dapat kosong. Setuju? Alright. P boleh dapat kosong sebab kamu boleh ada zero order. Okay. P kamu akan dapat kosong. Sama macam biasa. Ni bukan jawapan akhir. Kita akan tulis balik. Reaction order. Alright. Reaction order. With respect. Saya jenis malas dan saya pun tak nak kamu uji bahasa Inggeris kamu, tak payah ubah ayat tu, guna ayat sama je. Reaction order with respect to, tukar orang je, CO is 0. Habis cerita. Tak payah panjang. Okay. Alright. Ubah balik ya, siapa yang dah buat, siapa yang tertinggal, saya rasa ramai yang akan tertinggal dalam 10 kuasa negatif tu. So tulis balik. Berhati-hati bila dia adalah 10 kuasa negatif, tengok betul-betul 10 kuasa negatif berapa. Tolong. Okay. Jangan take it for granted. Biasa jumpa negatif 3, so dari awal sampai hujung negatif 3. Padahal kat sini dia duk ubah. So tengok betul-betul. Okay. So kat sini CO adalah kosong. Yang lain saya tak perlu tunjuk dah lah. Cuma saya nak tahu, kalau saya nak dapat reaction order with respect, jawapan akan sama kalau kamu tak ada 10 kuasa tu. Cuma kamu akan hilang satu markah lah. Okay. Respect to NO, dapat berapa? Zulaika? Tak kira lagi. Sebab?
Sebab tak faham soalan ni semalam. Soalan dia semua sama je kan? Determine order of the reaction. Write the rate equation. Sama je lah. Dia was-was nak ambil tak darab 10. Hang ambil dengan hang tak ambil sebenarnya jawapan sama je. Betul tak? Untuk orang yang tak ambil tu. Alright? Dia akan sama je sebab dia akan cancel off sama je. Alright? 0.01 dengan 1 sama je bila hang bahagi. Okay? Alright, tak buat lagi. Order berapa? Kira? 2. Oh, 2 jawab dah. Kira untuk Tira soalan ni untuk Tira. Untuk dapat yang ni, eksperimen apa bahagi eksperimen apa? 2 dengan 3. Eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Okay. And then satu lagi, reaction order. Kalau saya duk menjawab semua macam biasa, saya duk tulis balik, ampun boring dah. So saya tak nak tulis balik. Kita bincang macam ni je. Reaction order with respect to O2 kat sini. Nurin? Auto saya tak buat sebab dia nak different. Tapi dekat CO dengan NO dia dua-dua different. Saya pening. Ya. Soalan kat sini, problem dia wujud adalah pada NO. Alright, problem dia wujud adalah pada NO sebab kalau saya nak cari NO standard, kita guna balik yang ni. Kamu boleh conteng-conteng macam ni je. So saya nak cari R, saya nak tahu R adalah berapa, dia kena different. Sepatutnya dua ni kena same, betul? So kita tengok apa yang berlaku adalah saya tak ada eksperimen, saya tak ada langsung eksperimen yang di mana O2 adalah different. O2 adalah different, ada. Tapi tak ada eksperimen yang CO dengan NO2, CO dengan NO adalah sama. Langsung tak ada. Betul? So, cara kita still ambil O2 yang berbeza. Kamu still kena ambil O2 yang berbeza. Pilihlah O2 mana-mana. So, 3 ni mesti ambil dah sebab 3, 1, 1, 1. So, 3 ni confirm masuk dah. Eksperimen 4 confirm masuk dah. Okay. Pilih dengan amali, pilih dengan eksperimen yang paling kurang berbeza. So, kalau kamu pilih eksperimen 4 dengan 3, CO berbeza, NO pun berbeza. Susah nak kira. So, kita pilih 4 dengan 2. Katakan. Oh, jadi hitam tu. Alright. So, kita pilih 4 dengan 2. Bila saya pilih 4 dengan 2 sayang, alright, kamu akan perasan O2 berbeza, tapi NO sama, tapi CO2 pun berbeza. Macam mana nak buat? Let's see. So, saya nak padam Sat. Okay, so saya akan ambil eksperimen 2 bahagi eksperimen 4. Cara nak buat eksperimen 2 macam biasa, 4.4 darab 10 kuasa negatif 4. Eksperimen 4, 13.2 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, masukkan. So, eksperimen 2 adalah K, concentration 2 darab 10 kuasa negatif 3, P, darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3, Q, darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 1 A. Berhati-hati ya, dia memang jahat soalan ni. 10 kuasa negatif 3, tiba-tiba negatif 1. Okay. So, bawa eksperimen 4. So, K. Okay. Eksperimen 4, K adalah 5 darab 10 kuasa negatif 3 P. And then yang ni 1 darab 10 kuasa negatif 3 Q. And then yang ni 3 darab 10 kuasa negatif 1 A. Okay. Takat ni. Masalah paling besar, saya tak boleh nak cancel off semua benda yang saya nak cancel. Sebab kamu hanya boleh cancel K dan juga kamu hanya boleh cancel kuasa Q kamu. Ataupun NO kamu. So macam mana nak buat untuk dapat R? Sebab at the end of the day sekarang saya nak cari R. Senang. Nak cari R tu dah soalan bawah last dah. P
P kamu dah jumpa. P kamu dah jumpa tadi. P kamu dah kosong. So, substitute P dengan kosong. Kamu akan ada 4.4 darab 10 kuasa negatif 4 over here. Bahagi 13.2 darab 10 kuasa negatif 4. Boleh selesaikan dah kalau kamu nak. Over here, 2 darab 10 kuasa negatif 3 P. Substitute dengan kosong. 5 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa kosong. Nampak? Sebab kamu dah jumpa order dia. Kamu dah tahu dah dia order berapa. Yang dah cancel, biarkan. Kuasa A yang kamu nak cari, kekalkan dengan kuasa A yang kamu nak cari. Tu cara dia. Alright? So kamu, sebelum kamu tekan calculator, ataupun kita boleh tekan dulu. Kamu dapat kat sini adalah 0.3333. Betul? Tekan. Soalan saya, 2 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa kosong. Dapat berapa? 1. Alright, apa nombor kuasa kosong? Dapat 1. Okay. So kat sini sebenarnya dapat 1. Kat sini sebenarnya dapat 1. So 1 bagi 1, you actually got 1. Betul? So 1 darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 1 bahagi 3 darab 10 kuasa negatif 1. 0.3333 R. Boleh dapat R? Alright. Soalan saya, perlu log both side? Kenapa tak perlu? Nilai Sama sama. boleh cancel. Nilai sama. A bit of tips. Kalau nilai sama, Han tahu dah. Kuasa tu 1. Tak payah. Bukan setiap kali kita kena log. Contoh. Kalau kamu dah tahu 4 sama dengan 2 kuasa X. Han takkan tak tahu X tu adalah 2 kuasa 2. Tak payah log lah. Okay? Alright. Kalau kamu dah tahu sama dengan 1, lepas tu kat sini adalah 2 kuasa Y. Dia sama dengan 1. Apa nombor yang kuasa Y boleh dapat 1? Mesti kosong Y tu. Betul? Sama juga dengan kes macam ni. Nombor sama. 2 sama dengan 2 kuasa Z. Nombor sama, Z mesti kuasa 1. Kita hanya guna log apabila nombor tu adalah titik perpuluhan, kamu tak boleh nak congak dan kamu guna log. Tapi value yang kamu boleh congak sayang, kamu tak perlu guna log. Kamu boleh tulis terus. Sebab tu kat video pun last bila saya tunjuk log tu saya tak tunjuk dengan lengkap dah. Kamu boleh tekan calculator terus. Dengan syarat Han tekan betul lah. Kalau dah tahu Han tekan salah tu Han tulis je lah. Okay. So R kat sini adalah sama dengan 1. Okay. R kat sini adalah sama dengan 1. A bit of conclusion. CO reaction order adalah kosong. NO reaction order adalah 2. O2 reaction order adalah 1. So soalan ni adalah soalan yang memang saya nak bincang lah, antara soalan yang saya nak bincang sebab kuasa tu 1. Kedua, kamu akan jumpa soalan yang eksperimen dia tak ada value sama. Kalau ada benda yang eksperimen tak sama, mesti cari kuasa dia last. Cari dulu orang lain, cari dia last. Sebab kamu akan guna kuasa ni untuk substitute. Okay? Kamu akan guna kuasa tu masuk dalam tu, selesaikan matematik dia. Sekarang kuasa kosong, senang lah sebab dapat 1-1. Kalau kat sini kuasa 2, tekan calculator je lah. Alright, selesaikan matematik tu. Dan kamu akan dapat R kamu. Make sense? Kalau make sense, masih ada trick. Trick last. Soalan minta rate law Alright, write the rate equation. Okay, write the rate equation. Rate equation adalah rate law. Rate equation adalah rate law. Nama lain untuk rate law adalah rate equation. So saya nak rate equation. Jawapan Syakira? Tak ada dah keluar. Syamilah? R sama dengan K. Concentration NO kuasa 2. Concentration O2. Thank you. Yang lain setuju? Kenapa CO dah hilang?
Sebab power dia kosong. Power dia kosong. Thank Satu. you. Untuk siapa-siapa yang kenapa jawapan dia macam ni? Untuk siapa-siapa yang tulis this one. Okay, untuk siapa-siapa yang tulis this one, again tak salah, tapi itulah tapi. Alright. Okay, kenapa kita tak tulis macam ni? Sebab CO adalah kuasa kosong, order dia adalah kosong. Macam kita belajar tadi, bila semua benda kuasa kosong, dia akan dapat satu. So most of the time kalau dia zero order, memang kita tak tulis, kita akan tinggal. Alright, kita akan tinggal. Sebab tu dalam video YouTube pun saya bagi contoh, kalau saya ada reaction yang X tambah 3Y tambah 4Z dapat produk. Lepas tu bila saya bagi rate law saya adalah rate sama dengan K, X kuasa 4, lepas tu Z kuasa 2. Saya tak tulis Y. Tapi padahal saya tahu Y saya adalah reactant. Semua ni reactant. So sepatutnya dalam rate law saya kena ada untuk semua reactant. Tapi rate law saya reactant Y tak ada. Sebab apa? Sebab Y adalah kuasa kosong. Okay? Yang tak ada tu, yang kamu so-called tertinggal tu, yang tak tulis tu, sentiasa adalah kuasa kosong. Okay? Dia bukan tertinggal. Dia tak tulis. Dia memang tak bagi sebab dia adalah kuasa kosong. Same thing over here, dia adalah kuasa kosong. Okay, dan kalau kamu tanya saya, this one betul atau salah? Kita tak tulis. Jawapan saya adalah, dia tak salah. Dia betul, dia kuasa kosong. Tapi kita tak tulis macam tu. Kita tak jawab macam tu. Alright, ni jawapan dia. Okay, boleh. Setakat ni. Senang. So soalan yang agak panjang, soalan macam inilah yang akan keluar exam. Alright, soalan macam inilah yang akan keluar exam. Sangat-sangat berhati-hati dengan table yang dibahagi. Tengok betul-betul dia ada eksponen atau tak ke atas tu. Dan kalau dia adalah 10 kuasa, buka mata anda, bawa ke hantar pembesar tu. Alright. Zoom, tengok betul-betul dia kuasa berapa. And last thing, bila kamu substitute, tolong substitute semua. Alright, when you substitute everything, including the exponent. Okay. Alright. And yang lain macam biasa. Okay. Soalan ni tak ada apa. Soalan ni saya nak jawapan je. Zulaikha, kira dah? Untuk P? 1. Alright. Eksperimen apa? Bagi eksperimen apa? 2/3. Alright. Zulaikha kata eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Alright. Zulaikha juga untuk Q? Dapat 1 juga. Dapat 1 juga. Reaction order with respect to Q pun adalah 1. Yang ni ada masalah? Yang ni samalah. Yang ni antara yang senang lah. Okay. Eksperimen apa bagi apa? 1/2. 1/2. Okay. Betul. Dan 1/2. Boleh. Okay. And that is the reaction order. So rate law yang akan dapat adalah rate R equals to K, concentration P, concentration Q. Make sure adalah square bracket. Oh, sebelum saya lupa, saya bagi tahu tak tadi? Bagi tahu kot. Rate law, nama lain, rate equation. Okay. Rate law, nama lain, rate equation. Benda yang sama. Okay. Differential rate equation minggu lepas. Differential rate equation minggu lepas, nama lain adalah rate expression. Berbeza ya. Alright, berbeza ya. Nampak je sama, berbeza. So tengok betul-betul apa yang dia nak. Okay, tengok betul-betul apa yang dia nak. Okay. So rate law adalah this one. Differential rate equation, nama pun differential yang ada di dt itulah. Alright. Okay. Yalah, itulah cara saya hafal dulu. Okay, next. Soalan ni, soalan last untuk hari ni. Soalan ni saya nak buat pembetulan. So dengan duka citanya anda kena kira balik. Bukan soalan ni. Soalan ni tak, soalan ni betul. Okay, soalan ni betul. Soalan ni saya nak buat pembetulan. Ya. Soalan ni betul. Sama juga soalan ni saya nak jawapan je. Muaz, order with respect to A. Order with respect to A is 2. Is 2. Eksperimen apa bagi apa?
Eksperimen 2/1. Eksperimen 2/1. Wow. Memang nak ambil terbalik ke? Oh, yang ni saya tersilap ambil, lepas tu saya kira balik sama je. Ya. Okay. Bila kamu dah decide dua amali tu, dua eksperimen tu, eksperimen 1/2 ke eksperimen 2/1 ke, sama je. Ikut suka hang. Okay? Ikut suka kamu. Saya tak kisah sangat. Okay? Dia adalah cara dia untuk buat lagi senang, tapi kadang-kadang lagi senang tu kena fikir lagi banyak. Padahal at the end jawapan sama. So tak payah. Okay? So reaction order with respect to B. Jejaka-jejaka kita, Yusof? 1, Satu eksperimen 2/3. 2/3 boleh. 2/3, okay. Izzat, last. Reaction order Kosong. kosong. So, eksperimen apa bagi apa? 2/4. 2/4, okay. Kenapa cara jawab, by the way untuk semua, makluman semua, bila kita kira macam ni, kenapa wajib tulis eksperimen apa, bahagian eksperimen apa? Sebab kita akan ikut pilihan kamu dan check apa yang kamu substitute. Alright, so benda ni kena ada. Eksperimen ni kena ada. Kamu pilih eksperimen apa, bahagian eksperimen apa, sebab kita akan ikut pilihan kamu. Macam Muaz kira tadi, Muaz pilih eksperimen 2 bahagian eksperimen 1. Mungkin majority class pilih eksperimen 1 bahagian eksperimen 2. Dua-dua betul. Sebab kita akan tengok apa yang kamu tulis dalam soalan kamu, jawapan kamu. Okay, so tak ada masalah. Dengan kata lain, benda ni kena ada. Okay, last but not least, determine the correct rate law. Rate law, Hanis? Rate law untuk soalan ni. Rate concentration A Sebelum concentration. Aku tak cakap A kuasa 2 A kuasa 2. concentration B. Sekejap, C tak payah. Sebab? Dia kuasa kosong. Sebab dia kuasa kosong. Good. Alright. Berhati-hati dengan K ya. Saya tahu dalam tahun ni kamu tak belajar lagi K tu apa benda. Kita tak cerita pasal K, so tak ada masalah. K akan jadi orang penting tahun depan. Sangat penting. Sebab Han dah belajar order tahun ni. So order masuk tahun depan tutup mata. Sepatutnya tutup mata dan boleh kira lah. Sepatutnya. Alright, sepatutnya. Kalau ingat lagi lah. Tengok-tengok tahun depan masuk college jumpa Bismon pun lupa dah. So, K adalah orang penting yang kamu akan belajar second year nanti. So, kita tak belajar sekarang tapi dia ada ya dalam formula, Hanis. Jangan tinggal. Okay? Ada soalan setakat ni? Boleh? Senang Sangat senang. Bukan senang sikit, sangat senang. So, tolong buat betul-betul. Soalan 13, soalan yang saya nak tinggalkan untuk kamu. Sebab kita akan masuk untuk soalan ni esok. Saya nak betulkan data sikit. Kalau siapa yang dah buat betul dapat pelik tu memang ada pelik sebab saya dah kira, lepas tu saya nak betulkan ada something yang saya nak betulkan. Saya nak ubah value last ni. Value last ni saya nak ubah jadi 3.69 darab 10 kuasa negatif 4. Kira balik. Value kamu akan dapat okey sikit kot. Okay. Soalan 13 ni adalah sama macam soalan tadi yang kamu ada eksperimen yang tak boleh sama. Untuk siapa yang dah buat. Okay, so siapa yang tak boleh buat soalan tadi dan start, mungkin soalan ni pun kamu tak kira lagi. Betul Zulaika? Sila kira, saya akan tanya yang ni esok. Okay, saya akan tanya yang ni esok. Kat dalam ni ada satu soalan yang lain daripada yang lain di mana dia minta rate constant K kamu. So kamu kena kira rate constant kamu. Fikir-fikirkan macam mana nak kira rate constant kamu. Kita akan sambung dengan soalan ni esok dan juga kita study sikit pasal factor. Yeah, 5 factor. Read that a bit. Alright. And we will finish the question of your factor dan saya bagi soalan lain sikit pasal factor tu nanti. Esok, test pukul berapa? Macam minggu lepas? Kamu break dulu. Lepas tu baru kita test pukul 3.
Boleh? Alright, better? Alright. Okay. So sama, esok saya akan fokus pada calculation dan juga explanation jugalah. Explanation tak boleh percaya, aku tahu dah. Kalau buat kat rumah macam tu, apa salin buku je. Tak apa, semoga kita balik awal dan semoga kita ada peluang untuk jumpa lah sebelum PSBM. Alright, saya boleh buat untuk kamu tak boleh buka buku. Jangan risau. Okay. So that is the way kita akan bincang sambung soalan sikit untuk esok dan kita akan buat test untuk esok. Okay, topik 9. Semua dari awal dari initial, dari average, instantaneous and so on. Okay? Alright, kalau tak ada apa, that's it for today. I'll see you tomorrow to finish off this chapter. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.